Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapan umum pertamanya menyentuh beberapa perkara, antaranya mengenai bagaimana rakyat Malaysia ini perlu bersama-sama dalam konsep keluarga Malaysia untuk membawa keluar negara ini daripada pandemik COVID-19 dan bersama memulihkan negara. Dan beliau juga dalam masa sama turut menghulurkan tangan sekali lagi untuk pembangkang bersama-sama dalam Majlis Pemulihan Negara untuk sumbangsaran idea bersama-sama memulihkan negara. Dan untuk bercakap mengenai perkara itu, saya nak bersama dengan Pengarah Komunikasi Refsa ataupun Penyelidikan untuk Kemajuan Sosial Raja Ahmad Iskandar Faris. Kalau kita lihat bagaimana kita nak pastikan kesediaan semua pihak termasuklah pembangkang dalam memastikan pendekatan keluarga Malaysia ini dapat memulihkan negara. Jadi Hakim, tawaran seperti ini sebenarnya telah dibuat ketika pentadbiran Muhyiddin yang lepas dalam Perikatan Nasional 1.0. Jadi untuk menilai bagaimana keberkesanan atau keterbukaan pihak-pihak lain dari segi gagasan keluarga Malaysia ini, kita boleh nilai menerusi beberapa persoalan. Sama ada kerjasama bipartisan lontaran Datuk Seri Ismail Sabri ini adalah benar-benar ikhlas. Jadi perkara yang kita perlu teliti dan perhalusi adalah pertamanya sejauh manakah peranan Majlis Pemulihan Negara MPN dan jawatan kuasa khas menangani COVID-19 dalam rangka dasar-dasar dan proses-proses menangani pandemik. Dan bagaimanakah pengurusan ini atau penyelarasan akan berlaku antara badan-badan ini dengan kabinet dan dengan kerajaan-kerajaan negeri. Adakah akan berlaku pertindahan kuasa atau adakah badan-badan ini hanya berperanan sebagai penasihat? Pokoknya apa-apa yang kerajaan ini lakukan tidak boleh hanya sebagai token atau cukup syarat. Mereka perlu melihat pembangkang itu sebagai rakan strategi yang sebenar, dan sebelum dilakukan apa-apa keputusan, sebelum apa-apa keputusan itu dibuat, rundingan persefahaman perlu dilakukan. Dan rundingan ini mungkin boleh berlandaskan tawaran Tan Sri Muhyiddin yang lepas sebagai asas, dan pembangkang juga boleh minta reformasi yang lebih daripada yang ditawarkan sebagai mekanisme semak dan imbang bagi kuasa Perdana Menteri. Dan ini hanya akan menguntungkan rakyat kerana demokrasi itu sendiri adalah satu wacana ataupun platform berdiskusi. Rakyat sekarang pandai menilai. Kita bukan, kalau kritik itu tak semestinya negatif. Kita dapat lihat bagaimana ahli politik itu mengkritik dengan poin-poin yang bernas, dan ada counter idea. Tak semestinya kritik itu kritik saja, ada idea-idea yang lain yang diketengahkan oleh mereka yang kritik. Dari segi ini saya hendak ketengahkan bahawa dalam keluarga pun ada perbezaan. Jadi matlamatnya di sini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mata pencarian dan memulihkan ekonomi. Jadi sokongan itu kalau diminta tidak boleh diberikan semata-mata, mesti berdasarkan asas rasional, bagi satu usul, bagi satu rang undang-undang, bagi satu dasar atau bagi satu belanjawan. Jadi kerajaan tidak boleh mengharapkan sokongan itu tanpa rundingan, dan kalau tak masuk akal, pembangkang mesti menolak. Kalau dia tidak menolak, kerajaan akan menilai, rakyat akan menilai dan mengatakan mengapa ini tidak dibahaskan dengan betul. Dan dari satu sudut pula, saya rasa cabaran itu juga terletak di pihak kerajaan kerana Datuk Seri Ismail Sabri perlu menguruskan perbezaan antara dalam kalangan parti-parti rakan. Kita dapat lihat mungkin ura-ura bagaimana setengah figura-figura dicalonkan sebagai calon timbalan Perdana Menteri, dan akan ada pertelingkahan atau perselisihan di situ. Jadi di sini kita dapat lihat Perdana Menteri kita perlu mengimbangi cabaran di dua belah pihak, bukan hanya di satu pihak. Kita bukan ingin skeptikal ataupun curiga dengan konsep yang ditawarkan ini, tetapi mungkin sejarah menyebabkan kita rasa ataupun seteru politik ini rasa curiga. Tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa konsep keluarga Malaysia ini dapat diterjemahkan melalui polisi ataupun penglibatan yang lebih inklusif merentasi perbezaan ideologi politik?
Kalau kita menelurusi sejarah Malaysia, banyak konsep yang telah diketengahkan. Ada bangsa Malaysia, satu Malaysia, ada dasar-dasar juga, dasar kemakmuran bersama, dasar perpaduan negara. Semua dasar ataupun konsep ini diteliti ataupun dinilai menerusi bagaimana kerajaan itu menterjemahkan hasrat-hasrat ini kepada dasar-dasar ataupun tindakan. Bagaimana ia dilaksanakan. Retorik politik juga harus diselaraskan. Kalau hari ini pihak kerajaan mengetengahkan keluarga Malaysia, di mana semua dasar-dasar dan pendekatan kerajaan itu perlu inklusif, maka retorik parti-parti kerajaan juga perlu selaras. Dan kita sedia maklum bahawa kerajaan ini dibentuk adalah diasaskan satu konsep agama dan kaum. Jadi mungkin akan ada cabaran dari segi pelaksanaan bagaimana kerajaan ini dapat mengharmonikan pendirian ini dan pendekatan ataupun pelaksanaan dasar-dasar yang menjurus kepada konsep keluarga Malaysia. Yeah. Jadi jika ini tidak diharmonikan ataupun tindakan ini tidak diselaras dengan hasrat yang diketengahkan oleh PM seperti beliau umumkan dalam 2-3 hari lepas, ini tidak akan dianggap sebagai satu direction yang jitu dan hanya akan dianggap sebagai slogan atau omong-omong kosong. Ya, apapun tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghulurkan tangan kepada pihak pembangkang untuk bersama-sama menyingsing lengan membantu memulihkan negara ini, satu langkah yang disifatkan sebagai langkah berjiwa besar untuk bersama memulihkan negara. Terima kasih Pengarah Komunikasi Penyelidikan untuk Kemajuan Sosial atau Refsa, Raja Ahmad Iskandar Faris,